Okey, jam dah menunjukkan 20:01. Boleh tak kita mulakan? Boleh, boleh. Okey. Boleh. Sekarang ni lebih kurang ada 30 minit. Apa sebenarnya presentation ni akan dirakam dan sedang dirakam pun. Tapi maksudnya di sini siapa rakan-rakan yang tak ada bersama kita hari ni, dia boleh akan dapat siaran tertunda lah. Encik Zaki itu pegawai daripada jabatan kita akan sharekan dalam helpdesk lah. Okay. Jadi saya harap semua orang berada di bilik yang betul lah, iaitu taklimat bagi pertandingan Carnival STEM untuk pertandingan fotografi alam semula jadi sekolah menengah lah. Maksudnya adalah guru-guru pembimbing daripada sekolah menengah, sekolah rendah. Sebab apa? Ikut dalam pendaftaran tu ada guru sekolah rendah yang tersalah tempat, tersalah bilik kan. Jadi saya dah telefon secara manual lah untuk dia masuk ke bilik yang betul. Izinkan saya mulakan. Sebagai pendahuluan, pertandingan fotografi alam semula jadi ini adalah satu pertandingan yang dilaksanakan sempena Carnival STEM untuk peringkat kebangsaan sebenarnya. Tapi apa yang kita bincangkan di sini adalah untuk peringkat negeri, iaitu kita nak menyediakan ataupun nak mencarilah satu tim wakil untuk negeri Melaka. Okey. Pertandingan fotografi alam semula jadi ini dilaksanakan untuk meningkatkan minat murid dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, atau kita tanya panggil sebagai STEM lah, melalui pemerhatian terhadap alam semula jadi. Okey. Pertandingan ini juga mampu menjumpai kreativiti dan penerokaan melalui penceritaan bergambar. Sampai itu, pertandingan ini juga diharap dapat mengukuhkan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu yang selalu dicanang-canangkan, iaitu kehebatan dengan menerjemahkan keunikan alam semula jadi dalam bentuk fotografi. Antara objektif pertandingan fotografi ini adalah untuk mengembangkan bakat murid dalam bidang fotografi dengan menggunakan teknik serta medium yang betul bagi menghasilkan foto alam semula jadi yang bermakna. Seterusnya meningkatkan ataupun merangsangkan minat, rasa ingin tahu dan keinginan murid untuk meneroka konsep dalam bidang sains, teknologi dan matematik melalui pemerhatian terhadap alam semula jadi. Ada 3 lagi tu, mungkin rakan-rakan pun boleh baca sendirilah. Okey, untuk pertandingan ni dia mempunyai tema. Temanya adalah kehidupan alam semula jadi. Okey, di sini alam semula jadi meliputi matahari, air, udara, bumi dan kitaran fizikal yang menyokong kehidupan. Contohnya seperti oksigen, nitrogen, karbon dan air, serta sistem biologi dan ekologi, iaitu benda hidup yang saling berinteraksi. Inilah tema dia. Apa kaitan tema ni nanti dengan pertandingan kita akan lihat. Apa kaitannya? Okay, kita tengok syarat umum bagi pertandingan ini. Ni ramai yang ada yang tanya saya. Saya kata mana yang tanya tu saya jawab. Saya boleh jawab teruslah masa tu. Kamu tanya tentang bilangan penyertaan. Kita tengok satu-satu dulu. Pertandingan ini terbuka kepada murid-murid sekolah rendah dan sekolah menengah, bantuan kerajaan persekutuan. Ini maksudnya semua kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dibenarkan. Dan perkara ini telah ada pertanyaan lah jika sekolah MRSM bukan kata bukan bantuan daripada kerajaan terus lah kan, daripada MARA kan, atau sekolah swasta. Kita terima penyertaan mereka, tapi andai kata mereka juara, tapi kita ambil dia sebagai mewakili Melaka lah. Kita akan lihat di bawahnya, jika ia memenuhi syarat iaitu sekolah bantuan kerajaan, kita akan jadikan sekolah yang nombor 2 tu sebagai juara dan akan mewakili mewakili negeri Melaka lah ke peringkat kebangsaan. Itu yang saya nak terangkan di sini lah. Jadi sebenarnya kita tak ada masalah untuk menerima penyertaan daripada sekolah swasta, tapi
untuk mewakili Melaka, kita akan ambil sekolah yang bantuan kerajaan lah. Okay. So, yang pertama. Yang kedua, hanya satu penyertaan daripada satu sekolah. Tu. Okay. Boleh saya cek? Dengar tak? Dengar semua? Boleh dengar suara saya? Dengar. Okey, saya teruskan. Maksudnya kat sini, melalui pendaftaran untuk taklimat pertandingan ni pun saya perhatikan ada guru-guru daripada sekolah yang sama. Yang saya tengok ada satu sekolah tu sampai 5 guru yang mendaftar. Guru yang berlainan mendaftar untuk murid dia lah kan. Jadi apa yang saya sarankan kat sini, oleh kerana syarat pertandingan adalah hanya satu penyertaan dari satu sekolah. Maksudnya kat sini di peringkat sekolah, guru-guru yang mungkin dapati rakan-rakannya juga ada melihat bakat-bakat murid untuk menyertai pertandingan ini. Maksudnya mereka boleh buat pertandingan di peringkat sekolah dahulu lah untuk mencari hasil kerja yang terbaik. Kemudian hasil itulah yang akan dihantar untuk dijuri, untuk dinilai. Saya harap semua rakan guru faham lah maksud saya. Hanya satu penyertaan daripada satu sekolah ni. Jadi saya harap semasa penghantaran projek nanti, saya harap jangan ada ada penyertaan daripada sekolah yang sama lah. Mungkin ada guru yang dia pun tak pasti, nanti kena bincang dulu. Mungkin dia boleh tanya dalam keadaan lockdown ni, mungkin kita banyak gunakan kata media sosial lah kan, grup WhatsApp sekolah, grup Telegram sekolah untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan yang lain. Tanya dalam grup sekolah, ada tak rakan-rakan guru yang mendaftar? Kalau ada mendaftar, kena bincang lah mana satu hasil murid yang nak dibawa untuk dipertandingkan di peringkat negeri nanti. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk kategori sekolah menengah, kita hanya buka penyertaan di kalangan murid-murid dari tingkatan 1, 2 dan 3 sahaja. Kenapa tingkatan 4, 5 ni kita ataupun tingkatan 6 ni kita ambil? Sebab kita nak beri peluang pada mereka untuk fokus kepada SPM. Sebab SPM setakat ni tetap dinyatakan kan, hanya PT3 saja yang mungkin ditunda. Jadi itulah antara sebab mengapa kita buka pertandingan ni untuk murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3 sahaja. Gitu. Yang seterusnya, setiap peserta hanya dibenarkan menghantar satu penyertaan saja. Okey, satu penyertaan saja. Seterusnya, peserta perlu mengetengahkan unsur kehidupan dan hubungannya dengan alam sekitar semula jadi dalam gambar yang diambil. Ini ada kaitannya lah nanti dengan bagaimana nak menghantar projek. Apa perkara-perkara selain daripada gambar, fotografi yang dah di snap tu, apakah perkara-perkara lain yang perlu dihantar juga. Saya akan terangkan kemudian. Okey, seterusnya, gambar yang dihantar perlu asli, terkini, hasil karya peserta dan tidak pernah menyertai mana-mana pertandingan. Tu maksudnya gambar tu adalah gambar yang fresh. Okey, suntingan atau bersuai minima terhadap foto menggunakan sebarang perisian komputer adalah dibenarkan. Tak ada masalah, tapi bukan kata superimpose, bukan kata ubah suai yang keterlaluan lah, yang light dia dibenarkan. Sebenarnya, namun demikian, teknik cantuman gambar, collage teknik ataupun superimpose tadi yang saya terangkan, ataupun trik fotografi dan gambar yang dimanipulasi adalah tidak dibenarkan. Minta diri Cik Zaki. Halo. Aku cek kat sini boleh dengar? Tak ada ni. Engagement. Tak ada nombor aku. Share bahan aku tak ada. Baik. Ya ke?
Sekejap aku cek ni yang kawan-kawan ini. Okey, okey. Okey. Kawan-kawan semua ada nampak tak saya punya sharing ni? Kawan-kawan Tak, semua? tak ada, tak ada. Tak ada? Tak ada. Okey. Gambar saya nampak video saya? Gambar ada, slide tak ada. Oh ya ke? Lah, tak beritahu lah. Okey, tak apa. Saya cek semula. Suara pun sangkut-sangkut sikit dah. Ya. Yeah. Suara sangkut-sangkut Sekejap saya cek. Okey, ada nampak tak? Ada nampak tak sharing daripada saya? Nampak sekarang. Okey. Okey. Minta maaf atas gangguan teknikal tadi. Okey, sekarang ni kita baru ada 37. Sepatutnya kita ada hampir 50. Tapi tak apalah. Kita teruskanlah presentation saya tadi. Siapa yang baru masuk tadi, saya ucapkan selamat datang kepada taklimat fotografi alam semula jadi untuk pertandingan STEM ni lah, carnival STEM. Dengar tak suara saya? Laki pegawai meja UPBM Jabatan Pendidikan Negeri Melaka kita. Cik Zaki boleh dengar tak suara saya? Dia yang tegur saya tadi, kata suara saya tak. Boleh. Apa Cik Zaki ni yang tadi yang dia kata dia tak ada. Saya cuba telefon dia. Tadi dia. Cikgu, skrin nampak, suara pun dengar. Boleh terus. Okey, kita teruskan Saya nak cek sekali lagi. Sharing saya dapat dilihat? Boleh. Okey. Macam tu saya pergi pada tapi sharing saya tak bergerak kan? Saya nak turunkan ni. Okey, gerak. Cannot move.
Saya boleh nampak tak? Kau boleh nampak tak sharing saya? Boleh, boleh. Okey. Okay, terima kasih. Jadi, mungkin bahasa saya tadi ada masalah lah tu. Backup saya ni. Gunakan PowerPoint. Tadi kita dah pergi pada tema, kemudian kita pergi pada syarat pertandingan. Okay, tadi saya kata patah balik pada syarat yang pertama lah Terbuka kepada murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Saya dah terangkan tadi mengapa dan kenapa. Okey, untuk antaranya untuk memberi peluang kepada murid-murid selain daripada 1, 2, 3 ni atau 4 dan 5 tu untuk fokus pada mereka punya PDPC lah, pendidikan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hanya satu penyertaan saja dari setiap sekolah. Okey, saya dapati ada beberapa sekolah yang menghantar beberapa penyertaan. Jadi saya harapkan guru-guru yang berkaitan dapat membuat pemilihan di sekolah lah. Pilih mana yang terbaik, satu yang terbaik, kemudian baru hantar untuk dinilai hasil kerja murid daripada sekolah tersebut. Okey. Tarikh akhir penghantaran penyertaan adalah pada 20 Ogos 2000. Okey. Peserta boleh menggunakan sembarang jenis kamera digital, DSLR ataupun kamera telefon, apa saja yang boleh menghasilkan fotografi dari segi penggunaan kamera digital, kita terima. Okey. Seterusnya, sijil penyertaan disediakan kepada setiap pertandingan, setiap peserta lah. Dan di sini sijil adalah e-sijil. Untuk itu, semasa penghantaran hasil kerja nanti, saya harapkan guru pembimbing semak betul-betul nama murid. Nak selamat, saya bagi cadang kat sini, minta murid yang terlibat tersebut snap and send mereka punya IC lah, supaya ejaan tu tak tersilap. Sebab apa? Sijil akan diberikan berdasarkan pada nama murid yang guru pembimbing hantar lah. Dan di sini mengikut pengalaman daripada Encik Zaki, pernah berlaku beberapa kali dalam pertandingan yang lain lah kan, ada ubah suai. Jika ubah suai ingin dilakukan ke atas nama murid yang terdapat pada sijil, kali ini jabatan perlukan surat permohonan. Jadi kalau boleh kita tak nak sampai ke situ lah. Jadi kat sini saya nasihatkan guru pembimbing semak betul-betul lah nama murid tu. Okey, nama murid perlu semak dengan betul. Keputusan hakim pertandingan adalah muktamad. Untuk syarat umum pertandingan. Seterusnya, peserta perlu mengetengahkan unsur kehidupan dan hubungannya dengan alam semula jadi dalam gambar yang diambil. Untuk bahagian ini, pada penghantaran nanti adalah secara Google Form akan disediakan ruangan lah untuk penceritaan terhadap fotografi yang dihantar. Okey. Seterusnya, gambar yang dihantar perlulah asli, terkini, hasil karya serta peserta dan tidak pernah menyertai mana-mana pertandingan. Maksudnya gambar yang diambil dan dihantar itu adalah fresh, yang baru lah. Okay. Suntingan atau ubah suai minimal terhadap foto menggunakan sembarang perisian permukaan adalah dibenarkan. Namun demikian, teknik cantuman gambar, collage teknik, superimpose, trik fotograf dan gambar yang dimanipulasi adalah tidak dibenarkan. Okay. Pihak penganjur berhak untuk menolak penyertaan sekiranya didapati hasil karya adalah tidak asli.
atau diambil daripada mana sumber, maksudnya cipta lah kan. Itu jadi mudah je sekarang ni dengan adanya teknologi. Juri mungkin boleh cek gambar tu ada atau tidak pernah dipublish di mana-mana ataupun milik individu tertentu ataupun pihak tertentu. Jadi kalau boleh jangan sampai berlaku lah kan kesian anak murid kita kan. Okey, seterusnya gambar yang dihantar akan menjadi hak milik Kementerian Pendidikan dan pihak KKM berhak menggunakan gambar-gambar ini bagi tujuan pendidikan lah pada masa akan datang lah. Mungkin ada pihak dia berminat untuk jadikan background dan sebagainya. Jadi ini adalah dibenarkan. Penganjur tidak bertanggungjawab ke atas sebarang tututan berkaitan dengan subjek di dalam gambar. Contohnya ada penyertaan ataupun ada anak murid kita yang ambil gambar bangunan tertentu, kemudian viral, kemudian pihak atau pengguna bangunan tersebut claim meminta royalti. Jadi pihak Jabatan Pendidikan tak bertanggungjawab lah terhadap insiden ni ataupun perkara yang kita bincangkan ni. Saya harap semua akan guru faham lah apa yang nak ditekankan di sini. Jadi dalam nak mengambil image untuk dihantar sebagai bahan untuk di pertandingan ni, kena berhati-hati lah. Adakah ia melibatkan orang yang ternama, artis ataupun tempat kawasan larangan. Itu maksudnya perlu ditekankan di sini. Okey. Karya fotografi mestilah disertakan dengan penerangan ringkas berhubung dengan tujuan, teknik, message, sains dalam gambar berkenaan dan dihantar melalui Google Form yang disediakan oleh pihak penganjur. Untuk penghantaran ni sebenarnya yang telah saya sebutkan tadi, dia adalah menggunakan pelantar 5 Google Form lah. Okey. Di sana nanti akan disediakan ruangan untuk upload gambar yang pertama. Upload gambar iaitu satu file JPEG lah. JPEG itu yang pertama, foto yang telah diambil oleh anak murid kita dan mungkin telah mengalami dilakukan tatap yang ringan-ringan. Okey, dan mungkin fotografi ataupun gambar yang terbaik lah yang nak dihantar tu. Itu yang pertama, upload menggunakan image JPEG ataupun PDF lah. Bukan, JPEG saja. Okey, kemudian yang kedua perlu dinyatakan as if data. As if data ni, as if data yang diperlukan di sini 3 perkara, iaitu ISO, aperture dan yang ketiga shutter speed. Ketiga perkara ni akan diletakkan pada borang penghantaran nanti, jangan risau. Cuma apa yang saya nak kongsikan di sini, bagaimana nak mendapatkan 3 perkara ni pada setiap gambar yang kita ambil pada medium menggunakan SLR ataupun gunakan telefon bimbit ni. Antara cara ni kita boleh gunakan perisian lah. Nanti saya akan sharekan contoh perisian yang boleh kita gunakan untuk dapatkan 3 data as if data ni. Mungkin mereka yang ataupun guru yang biasa terlibat dengan fotografi ni dia tahulah kan, pernah ada pengalaman. Saya kongsikan di sini mungkin bagi guru pembimbing yang tak biasa ataupun kita yang mungkin pengalaman, saya sharekan juga bagaimana nak dapatkan 3 maklumat penting yang perlu dihantar bersama-sama dengan fotografi foto yang dipilih untuk pertandingan nanti lah. Saya akan sharekan nanti. Okey, itu yang kedua, as if data. Yang ketiga, teknik fotografi yang digunakan untuk mengambil image tersebut. Apa teknik fotografi yang digunakan? Contohnya, mengambil secara portrait, mengambil gambar secara landscape. Mengapa kaedah tersebut digunakan? Berikan penerangannya secara ringkas di ruang yang disediakan. Dalam borang Google Form nanti akan disediakan ruang. Okey, itu antara contoh lah, contoh teknik fotografi yang digunakan dalam penghasilan
image yang ingin dipertandingkan tersebut. Okey. Yang keempat, perkara yang keempat yang perlu diambil berat dalam nak menghantar pertandingan ni, iaitu message sign yang terlibat ataupun yang ada di sebalik foto yang dihantar tersebut, iaitu yang saya terangkan tadi tadi. Dalam fotografi mestilah disertakan dengan penerangan ringkas berhubung dengan tujuan. Message sign dalam gambar berkenaan yang dihantar oleh Google Form yang disediakan oleh pihak penganjur. Okey. Tengok terusnya. Proses penilaian peringkat negeri. Bagaimana penilaian saringan dan penilaian karya fotografi akan dihasilkan oleh pengelola peringkat negeri. Akan dilaksanakan oleh pengelola peringkat negeri. Okay, seterusnya, semua penghasilan fotografi akan diverifikasi oleh pihak penganjur untuk memastikan bahawa hasil karya memenuhi syarat penyertaan dan prosedur pendaftaran. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, penghasilan karya yang diterima akan dinilai oleh panel hakim negeri yang telah dilantik oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Okay, seterusnya, juri perlu dilantik dalam kalangan guru fotografi atau pihak yang mempunyai kepakaran dalam bidang fotografi. Okey. Antara perkara-perkara yang akan dinilai adalah yang pertama, komposisi. Itu apa dia komposisi ni? Penghasilan foto mestilah mempunyai daya tarikan yang tersendiri dengan mengambil kira segala aspek yang sepatutnya dan termasuk subjek, latar dan perspektif yang bertepatan. Nah, dalam komposisi ni, apa perkara yang perlu ditekankan adalah daya tarikan, maka ada 10%. Kemudian kedudukan subjek 10%, latar belakang 5% dan perspektif 5%. Ini pecahan dia lah, komposisi ni, yang mana jumlah dia adalah 30% daripada keseluruhan. Apa dia komposisi ni? Apa perkara yang dimasukkan dalam komposisi ni? Merupakan merujuk kepada gubahan, membentuk atau kalimat dan kaitannya kepada latar belakang suatu imej. Seterusnya, secara ringkasnya, komposisi adalah satu seni yang diguna pakai untuk memilih, menyusun serta dan disesuaikan dengan latar belakang dan latar hadapan dan latar belakang agar gambar yang dihasilkan lebih menarik dan boleh diterima oleh orang ramai. Sebenarnya rule of third, ciri yang perlu ada dalam nak menghasilkan gambar yang yang menarik lah. Ni leading offline, framing, repetition. Ini adalah panduan lah, bukan semua yang baik lah. Reflection, pantulan. Kriteria penilaian seterusnya adalah kualiti. Penilaian kualiti berdasarkan fokus, exposure, kontras dan pencahayaan yang sesuai. Itu pecahannya dekat sini kita boleh lihat. Fokus sebanyak 5%, exposure 5%, kontras 5% dan pencahayaan 5%. Jumlahnya adalah 20. Itu exposure. Kamera anda mempunyai exposure dan dasarnya adalah jumlah cahaya yang memasuki kamera anda dan digunakan untuk menghasilkan suatu gambar. Exposure menerangkan bagaimana terang atau bagaimana gelap gambar anda. Sini kita boleh lihat apa itu under exposure. Itu adalah gambar anda keluar terlalu gelap, yang hasilkan itu terlalu gelap. Ataupun yang satu lagi under exposure, iaitu gambar anda keluar terlalu terang. Kita boleh lihat kat sini. Ini under over, ni under exposure, ni under exposure. Okay, kita boleh lihat. Ini contoh lah bagi
nak menghasilkan imej-imej ataupun hasil kerja yang ingin kita hantar untuk dipertandingkan. Seterusnya penyampaian. Hasil karya yang menyampaikan mesej yang jelas dan mudah difahami. Yang mana 20%. Seterusnya penceritaan 20%. Apa dia penceritaan ni? Karya mestilah berdasarkan kepada keaslian yang memberi impak dan kefahaman kepada sesiapa sahaja. Di sini pecahannya impak sebanyak 20%, 10 markah, 10 markah dan keaslian 10 markah. Jumlah bagi kedua-duanya memberikan 20%. Ini ya yang kita katakan penceritaan. Ini contoh hasil kerja yang mungkin boleh dihantar untuk dipertandingkan. Alam semula jadi, mungkin apa cerita yang boleh disampaikan di sini di sebalik fotografi yang ataupun hasil kerja yang telah dihasilkan. Seterusnya, kriteria penilaian seterusnya adalah amount of frame, iaitu hanya 10%. Kaedah penghasilan foto berdasarkan kepada keseluruhan karya, iaitu dia 10% lah. Okay. Prosedur penyertaan. Bagaimana nak menghantar penyertaan? Okay, yang pertama, semua pendaftaran dan penyertaan peringkat negeri mesti dibuat secara dalam talian, iaitu email ataupun akaun pelantar delima je lah. Okay. Semua butiran dalam borang pendaftaran dalam talian mesti diisi dengan lengkap dan betul. Iaitu saya tekankan tadi. Contohnya, ejaan nama murid, nama penuh seperti mana yang terdapat dalam MyCard. Okay. Prosedur yang seterusnya, peserta diminta untuk menggunakan akaun email dalam nak mengakses borang. Dan yang keempat, pengelola peringkat negeri dan kebangsaan berhak untuk menolak mana-mana penyertaan yang tidak lengkap ataupun lewat. Ini saya sebutkan tadi. Photo As-If Editor, ini antara software yang tuan-tuan boleh download ataupun gunakan untuk mendapatkan maklumat data yang saya sebutkan tadi. Yang saya sebutkan tadi ISO, dekat sini aperture, dan nanti boleh tengoklah apa lagi yang ada dalam borang tu yang perlu diisikan. Okay. As-If kata aperture, shutter, speed dan ISO. Boleh install Photo As-If Editor, iaitu ataupun metadata editor untuk dapatkan data yang diperlukan. Satu lagi, kalau kita beli SLR, ini pengalaman saya lah, dia akan bekalkan berserta dengan kata driver. Kita install automatic gambar yang kita ambil dan kita upload di dalam PC, kita boleh right click dan kita boleh dapatkan As-If data ni. Itu bagi kata penggunaan SLR lah. Tapi kalau mungkin menggunakan telefon bimbit, mungkin perlu download software lah. Okey, teknik pengambilan gambar tadi. Ini sikit perkongsian lah bagaimana nak lakukan ni. Kita perlu menyatakan aspek-aspek teknikal fotografi yang digunakan ketika mengambil gambar. Contoh dia, teknik makro. Apa teknik makro? Teknik fotografi dengan mengambil gambar agar kelihatan lebih besar. Contohnya, dia nak ambil gambar smooth. Ini antara teknik makro. Apa tujuan teknik makro tu? Supaya apa? Ya, image yang kecil tapi nampak jelas. Strictly sebalik smooth. Itulah perkara-perkara, contoh perkara yang perlu dilakukan oleh peserta. Contohnya komposisi. Kita nak cerita tentang komposisi yang digunakan. Rule of third. Mungkin ada teknik-teknik fotografi yang lain yang boleh digunakan untuk menunjukkan komposisi. Ataupun yang keempat, yang ketiga, masa diambil serta maklumat-maklumat lain sekiranya perlu. Mungkin waktu bila, waktu ambil imej matahari, waktu bila. Mungkin kita boleh ceritakan tentang
bulan matahari terbenam dan sebagainya. Seterusnya yang keempat perlu disampaikan dalam bentuk satu. Dalam borang itu nanti akan disediakan satu perenggan, gunakan sepenuhnya untuk hasilkan penceritaan tentang teknik pengambilan gambar tersebut lah. Okay. Tujuan dan mesej. Ini antara panduan lain lah yang perlu pelajar lakukan. Itu pelajar diminta untuk menyatakan tujuan pemilihan subjek dalam gambar serta mesej sains yang cuba untuk disampaikan. Mesej disampaikan dalam satu sama. Di dalam Google Form nanti akan ada disediakan ruang untuk tujuan dan mesej ni. Link penghantaran penyertaan akan dimasukkan ke dalam Carnival STEM 2021 iaitu Telegram. Ini adalah link ya. Jangan risau. Untuk dapatkan link ni sebenarnya setelah dan akan, saya rasa semua dah dapat buku setiap sekolah akan dapat siapa yang menghantar penyertaan, Bigu Kesihatan Komuniti akan dapat maklumat ni. Okey. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa nak tanya tak? Rakan-rakan guru? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu, saya nak tanya tadi yang trik fotografi tu macam mana yang tak boleh digunakan? Mungkin superimpose yang terlalu heavy lah. Ya, tadi cikgu cakap cantuman, collage, superimpose, lepas tu ada trik fotografi. Ya. Yang itu perkara yang tak digunakan lah. Yang tadi itulah. Ya. Okey, terima kasih. Sama-sama. Ada rakan-rakan guru yang lain yang ingin tanya soalan? Tak apa, kalau kata mungkin tak nampak kan bila kata sekarang ni tak nampak ada masalah. Jika ada, ya? Tanya boleh dapat slide tak? Dapat slide? Slide ni. Boleh nanti, boleh nanti saya sharekan. Nanti saya sharekan slide presentation saya tadi. Sharekan di mana? Saya akan hantar ke email. Yes, help desk. Saya akan send pada semua nanti saya akan send. Okey. Supaya boleh jadi kedudukan. Masa akan datang, kalau ada masalah boleh pergi kepada helpdesk, pergi ke tajuk kita lah, tajuk pertandingan kita iaitu pertandingan fotografi sekolah menengah lah. Jangan pergi sekolah rendah. Nanti susah pula saya nak jawab. Saya tak nampak lah kalau sekolah menengah tu mungkin bagi saya nampak lah apa masalah yang timbul dan mungkin saya cuba selesaikan. Kalau tak boleh selesaikan mungkin saya akan bincang dengan rakan teknikal yang lain lah. Sekarang ni saya perhatikan ada 40 orang guru. Maksudnya kat sini kemungkinan lah saya beranggapan ada sekurang-kurangnya 40 penyertaan lah. Mana yang saya dah ingatkan tadi, tak mustahil ada guru yang datang daripada sekolah yang sama. Mungkin mereka pun tak sedar perkara ni berlaku. Mungkin dapat arahan daripada pihak pentadbir dan mungkin ada sekolah yang tak jelas kan syarat pertandingan tu. Hari ni bila saya terangkan tentang syarat pertandingan mungkin lebih jelas, iaitu tentang syarat satu sekolah satu penyertaan. Jadi bagaimana nak buat? Macam saya syorkan tadilah, cikgu-cikgu yang daripada sekolah yang sama boleh membuat pemilihan tingkat sekolah lah. Pilih satu yang terbaik, kemudian hantar. Ada apa soalan lagi tak? Halo cikgu, selamat petang ya cikgu. Ya, selamat petang.
Halo. Ya. Selamat petang. Saya Gutong dari Sekolah SMK Materi CCS. Ya. Saya tentang ni format penceritaan dia. Ada format tak untuk penceritaan dia? Ada tak macam pendahuluan, isi ke apa tu, berapa perkataan, semua itu ada tak? Ada contoh tak? Contoh dia satu perenggan je cikgu. Satu perenggan je? Satu perenggan je. Ruang yang disediakan tu gunakan sebaik mungkin. Seelok-eloknya dalam sharing PowerPoint yang saya berikan tu ada panduan lah, ada contoh sikit lah. Okey, kalau boleh lah cikgu boleh mungkin sertakan contoh kan, contoh supaya kita boleh rujuk lah. Jangan terlalu banyak, nanti kita nak cerita terlalu banyak sebab satu buku pula. Okey, sebenarnya kalau dalam PowerPoint kita dah boleh apa perkara yang perlu dalam penceritaan dah dinyatakan. Boleh tengok balik nanti. Boleh. Okey, boleh rujuk dan ya. Tadi cikgu kata nak fax ke mana ni? Fax ke sekolah ke? Tak, saya hantar melalui email MOE tu lah. Pelantar ada 5 tu. Saya akan sharekan fail PowerPoint ni kepada alamat email pelantar ada 5 masing-masing. Okey, masih. Tu saya rasa itu cara paling mudah lah. Tu. Okay, thank you very much. Okay, welcome. Cik Faiz. Ya, saya. Saya nak tanya pasal dia punya kriteria penilaian ni. Kalau saya rasa saya baru lagi lah dalam fotografi ni. Ya. Kalau macam contoh kriteria penilaian komposisi apa semua ni kan, dia ada tulis daya tarikan 10 markah. Daya tarikan tu maksudnya dari daya tarikan yang macam mana tu? Apa yang menyebabkan gambar tu mempunyai daya tarikan yang banyak markah, apa sebab gambar tu daya tarikan dia sikit markah? Kalau ada dia punya guidance untuk sekolah-sekolah yang baru tu, boleh tak bagi kami panduan sikit? Sebab kalau kami setakat tengok je tak nampak tak tahulah. Okey, sebenarnya cikgu dan rakan-rakan yang lain lah. Okey, terus terang kita semua pun mungkin tahu sebenarnya bidang fotografi ni dia bersifat subjektif. Dan tapi bagaimanapun dia ada teknik yang kita boleh pelajari untuk pergi ke arah komposisi bagaimana, kata tu bagaimana, boleh kita boleh kenal lah, boleh kita boleh pelajari lah. Jadi dalam kes ni suka saya memberi penekanan ataupun pendekatan, cuba cari contoh-contoh di Google. Bagaimana kata image yang mempunyai komposisi yang baik. Kalau melalui penerangan, sebenarnya kalau teknik fotografi ni dia kalau nak sepenuhnya kalau saya terangkan dia akan jadi kuliah dan akan jadi satu subjek yang tak akan habis 1 jam atau 2 jam lah. Jadi ada baiknya untuk semualah gunakan Google lah untuk belajar, untuk kenal komposisi tu bagaimana, dan perkara-perkara lain yang saya dah highlightkan tadi lah. Kan dalam permakahan tu kan ada perkara-perkara dia, bagaimana kata yang nak dapatkan komposisi yang baik, supaya mungkin tak dapat markah sepenuhnya pun, tapi kita belajar bagaimana dapatkan komposisi yang baik, aperture yang baik, ISO yang baik dan sebagainya. Itulah yang saya dapat bantu. Okey cikgu? Okey. Ya, tapi bagaimanapun kalau ada masalah pemangkin, saya tak ada masalah. Cikgu boleh tanya, mungkin cikgu pun ada simpan saya punya nombor telefon. Cikgu boleh WhatsApp, tak ada masalah. Sebab apa? Satu je perkara. Kita nak cari bakat untuk wakil maka. Itu je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya? Ya, boleh. Maksudnya sekarang ni kita dari Melaka yang hadkan penyertaan daripada tingkatan 1, 2 dan 3 kan? Tidak. Kalau kita nak ketengahkan, maksudnya wakil daripada negeri lain pun dia punya apa nama ni, penyertaan daripada 3 tingkatan tu ke atau umur tu ke?
Untuk menengah ni, 4-5 dia ada kategori yang lain. Ada pertandingan lain yang dibuka untuk mereka. Untuk fotografi ni, untuk penguasaan, memang 1, 2, 3 sahaja. Maksud saya kalau dari negeri lain sama juga ke atau Melaka je yang tetapkan? Sama. Okay. Sebab apa sebenarnya, PDF yang saya nak share tadi sebenarnya tentang konsep daripada tingkat kebangsaan. Tu. Saya lebih suka yang tu, tapi ada masalah teknikal. Sebenarnya kalau PowerPoint ni tadi, maksudnya apa yang saya nak kata sini, dia punya peraturan tu sama. Semua negeri. Sebab apa yang saya nak tekankan sini, itu adalah peraturan di tingkat kebangsaan lah yang saya terangkan tadi. Okey cikgu? Okey, tak apalah. Terima kasih. Ya. Ada apa-apa lagi perkara yang mungkin nak jelaskan, mungkin ada yang tanya-tanya tentang perkara tertentu yang telah saya sampaikan tadi tak jelas, boleh tanya. Selamat petang Encik Faiz, boleh saya tanya kalau penceritaan itu hanya menggunakan bahasa kebangsaan atau boleh menggunakan bahasa English? Okey, sorry saya pun hampir terlupa. Kita seelok-eloknya lah. Seelok-eloknya kita gunakan bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu. Okey, terima kasih. Sebab apa? Itulah. Sebab perkara ini pun dah dibincangkan. Sebelum kata pertandingan yang lain pun semuanya gunakan bahasa Melayu. Okey, sama-sama. Baik, selamat petang. Ya, selamat petang. Cik Faiz. Ya, saya. Saya nak tanya pasal prosedur penyertaan. Okay. Baik, seperti yang kita sedia maklum, pendaftaran adalah melalui cikgu. Jadi dalam syarat itu dikatakan peserta diminta menggunakan, bermaksud selepas ini peserta dah boleh login kepada akaun dia untuk akses borang dalam talian. Tidak. Okey, macam ni. Peserta iaitu murid lah Yes. akan menerima arahan daripada guru pembimbing. Apa yang perlu dibuat lah. Dan hasil kerja murid akan hantar pada guru yang akan hantar. Guru yang akan uruskan penghantaran. Bermaksud peserta itu maksudnya guru lah. Ya, guru pembimbing. Yang akan menghantar melalui okey. Pelantar ada 5. Dan kat sini saya nak ambil kesempatan lah. Semua melalui guru lah. Ya, melalui guru dan semak nama tu. Betul-betul. Kalau ada berlaku kesilapan, guru yang menguruskan segalanya lah. Ya, saya. Dan guru juga perlu berbincang lah dengan rakan guru yang lain jika ada lebih daripada satu penyertaan. Tu. Saya harap jangan sampai ada saya menerima lebih daripada satu penyertaan daripada sekolah yang sama lah. Nanti akan jadi masalah untuk pemilihan. Kan sebab apa? Yes, dalam syarat memang disebut satu penyertaan saja. Saya ada baca. Ya. Sebab apa? Skor rendah pun sama. Ikutkan skor rendah lagi banyak penyertaan sekarang ni. Tu. Okey, thank you Cikgu Faiz. Welcome, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Cik Faiz, saya nak tanyalah tadi tadi maksudnya tadi cikgu lah yang menghantar semua hasil kerja murid tadi kan? Ya, saya, betul. Okey, kalau macam tu maksudnya pelajar dah hantar, contohnya gambar dia dah hantar pada kita lah kan? Dia hantar dalam format JPEG lah, format JPEG. Okey. Bila dia hantar pada kita, contoh dia hantar dalam bentuk JPEG, dia hantar melalui Telegram dan sebagainya, lepas tu kita hantar pula kepada pihak yang berkenaan, saiz gambar tu tak ada berubah ke macam mana? JPEG tu sebab tu saya pilih format JPEG. JPEG ni saya berikut pengalaman saya dan saya pun semak dengan fotografer wedding sebagainya.
JPEG ni adalah format yang mudah lah. Dia tak membebankan kita punya gadget untuk terima dan untuk hantar dan terima. Dia tak berat dan kata kualiti gambar pun tak terganggu. Paling Okey, mudah. faham. Tu. Okey, terima kasih. Sama. Kawan-kawan, rakan guru yang lain ada apa pun nak tanya tak? Assalamualaikum Cik Faiz. Ya, sama. Tadi yang pasal umur, saya Cikgu Nurmila daripada SMK Paya Rumput. Okey. Nak tanya yang tadi, saya baru lagi kat sini. Saya nak tanya, yang kata umur tadi kan, tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Kalau kita dah ada candidates yang tingkatan 4, boleh ke? Tak boleh lah. Sebab apa? Ikutkan kata peraturan pertandingan, kita buka hanya untuk 1, 2, 3. Maksudnya umur tu memang jadi limitation lah. Ya. Alright. Saya tanya bagi pihak cikgu yang dia kata dia nak masuk tapi tak admit. Saya pembantu dia sebenarnya. Alright. Okay. Dia lambat kot. Alright. Okay. Tak apa. Kalau kata apa-apa maklumat yang mungkin tadi kita tak dengar yang saya sampaikan, jadi boleh apa tadi presentation saya tadi direkod dan ini akan di-sharekan dalam test Carnival STEM ni lah. Alright. Boleh tengok ulang tayang sana. Maksudnya umur tu memang tingkatan 1 sampai tingkatan 3 sahaja tu, benda tu memang limitation, syarat pertandingan lah ya? Ya, untuk pertandingan fotografi ni memang 1 dan 3 sahaja peserta. Okay, thank you Cik Faiz. Sama. Assalamualaikum. Saya nak tanya bahagian penceritaan tu, penceritaan based on fakta sains ke fakta about fotografi sendiri ataupun umum untuk bahagian penceritaan tu lah. Okey, kita tengok balik pada slide tadi penceritaan tadi. Minta maaf. Okey, untuk bahagian penceritaan ni mana dia saya cari. Message sign yang terdapat di sebalik image foto yang dikongsikan tu. Boleh dengar tak semua? Boleh. Message sign. Maksudnya di sebalik gambar tu ada tak message sign yang disampaikan? Contohnya macam gambar tadi kan. Ni boleh nampak tak gambar ni? Ya. Yang saya sharekan ni. Boleh. Ada tak nampak? Contoh kupu-kupu ataupun rama-rama yang saya sharekan tadi kan? Nampak. Okey. Apa unsur sign yang ada terdapat di sebalik? Tu. Okey? Okey, baik. Terima kasih. Okey, sama. Ada apa-apa lagi tak soalan yang nak ditanyakan? Okey, kalau tak ada, saya rasa kita tamat kita punya taklimat untuk pertandingan fotografi Carnival STEM Negeri Melaka 2021 ni setakat jam 3.39. Seperti mana yang saya dah sebutkan tadi, ada apa-apa perkara berbangkit boleh tanya
melalui helpdesk ataupun kalau nak cepat mungkin boleh ke personal WhatsApp saya lah. Okey cikgu? Sampai kita jumpa lagi. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.